Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah, tokoh sufi wanita Robiatul Adawiyah. Nah, kebesaran kesucianmu, ombak di laut bertepukan. Engkaulah Tuhan yang sujud kepadanya malam yang gelap, siang yang terang, falak yang bulat, bulan yang menerangi, bintang yang berkerdipan dan setiap sesuatu di sisimu dengan takdir sebab engkaulah Tuhan yang maha tinggi lagi maha perkasa. Setiap malam begitulah keadaan Rabiah. Apabila fajar menyingsing, Rabiah terus juga bermunajat dengan ungkapan seperti, "Wahai Tuhanku, malam yang akan pergi dan siang pula akan mengganti. Wahai malangnya diri, apakah engkau akan menerima malamku ini supaya aku berasa bahagia ataupun engkau akan menolaknya maka aku diberikan takziah. Demi kemuliaanmu, jadikanlah caraku ini kekal selama engkau menghidupkan aku dan bantulah aku di atasnya. Demi kemuliaanmu, jika engkau menghalauku daripada pintumu itu, nescaya aku akan tetap tidak bergerak juga dari situ disebabkan hatiku sangat cinta kepadamu." Seperkara menarik tentang diri Rabiah ialah dia menolak lamaran untuk berkahwin dengan alasan, perkawinan itu memang perlu bagi sesiapa yang mempunyai pilihan. Adapun aku tiada mempunyai pilihan untuk diriku. Aku adalah milik Tuhanku dan di bawah perintahnya. Aku tidak mempunyai apa-apa pun. Petik 2. Rabiah seolah-olah tidak mengenali yang lain daripada Allah. Oleh itu dia terus-menerus mencintai Allah semata-mata. Dia tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk mencapai keredaan Allah. Rabiah telah mempertalikan akalnya, pemikirannya dan perasaannya hanya kepada akhirat semata-mata. Dia sentiasa meletakkan kain kafannya di hadapannya dan sentiasa membelek-beleknya setiap hari. Selama 30 tahun dia terus-menerus mengulangi kata-kata ini dalam sembahyangnya. "Ya Tuhanku, tenggelamkanlah aku di dalam kecintaanmu supaya tiada suatu pun yang dapat memalingkan aku daripadamu." Antara syairnya yang masyhur berbunyi, "Kekasihku tiada menyamai kekasih lain biar bagaimanapun, tiada selain dia di dalam hatiku mempunyai tempat manapun, kekasihku gaib daripada penglihatanku dan pribadiku sekalipun, akan tetapi dia tidak pernah gaib di dalam hatiku walau sedetik pun." Rabiah telah membentuk satu cara yang luar biasa di dalam mencintai Allah. Dia menjadikan kecintaan pada ilahi itu sebagai satu cara untuk membersihkan hati dan jiwa. Dia memulakan fahaman sufinya dengan menanamkan rasa takut kepada kemurkaan Allah seperti yang pernah diluahkannya. "Wahai Tuhanku, apakah engkau akan membakar dengan api hati yang mencintaimu dan lisan yang menyebutmu dan hamba yang takut kepadamu?" Kecintaan Rabiah kepada Allah berjaya melewati pengharapan untuk beroleh surga Allah semata-mata. "Jika aku menyembahmu kerana takut daripada api nerakamu maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu kerana tamak kepada surgamu maka haramkanlah aku daripadanya. Tetapi jika aku menyembahmu kerana kecintaanku kepadamu maka berikanlah aku balasan yang besar, berilah aku melihat wajahmu yang maha besar dan maha mulia itu." Begitulah keadaan kehidupan Rabiah yang ditakdirkan Allah untuk diuji dengan keimanan serta kecintaan kepadanya. Rabiah meninggal dunia pada 135 Hijrah yaitu ketika usianya menjangkau 80 tahun. Moga-moga Allah meredainya, amin. Sekarang mari kita tinjau diri sendiri pula. Adakah kita menyadari satu hakikat yang disebut oleh Allah di dalam surah Ali Imran, ayat 142 yang bermaksud, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang yang sabar?" Bagaimana perasaan kita apabila insan yang kita kasihi menyinggung perasaan kita? Adakah kita terus berkecil hati dan meletakkan kesalahan kepada insan berkenaan? Tidak terlintaskah untuk merasakan di dalam hati seumpama ini? "Ya Allah, ampunilah aku. Sesungguhnya hanya Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya kasih-Mu yang abadi dan hanya hidup di sisi-Mu sahaja yang berkekalan. Selamatkanlah aku daripada tipu daya yang mengasyikkan. Sesungguhnya apa juga lintasan hati dan luahan rasa yang tercetus daripada kita bergantung kepada cara hati kita berhubung dengan Allah. Semakin kita kenali keluhuran cinta kepada Allah, maka bertambah erat pergantungan hati kita kepada Allah serta melahirkan keyakinan cinta dan kasih yang sentiasa subur. Lanjutan itu jiwa kita tidak mudah berasa kecewa dengan gelagat sesama insan yang pelbagai ragam.
Keadaan begini sebenarnya terlebih dahulu perlu dipupuk dengan melihat serta merenungi alam yang terbentang luas ini sebagai anugerah besar daripada Allah untuk maslahat kehidupan manusia. Kemudian cobalah hitung betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita. Dengan itu kita akan sadar bahwa kita sebenarnya hanya bergantung kepada Allah. Bermula dari sini kita akan mampu membina perasaan cinta terhadap Allah yang kemudian mesti diperkukuhkan dengan mencintai titah perintah Allah. Mudah-mudahan nanti kita juga akan menjadi perindu cinta Allah yang kekal abadi.